KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Bersama saya Irfan Syamil dan anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Untuk hari ini macam biasa kita akan bersiaran dari pukul 2 sehingga 3 petang dan Irfan akan menemani anda. Sebelum kita mulakan kelas kita, yang paling penting sekali kita kena sentiasa patuhi SOP. Yang pertama sekali jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika anda berada di tempat yang sesak ataupun di tempat awam. Sebab kita masih belum menang, jangan lupa hashtag kita jaga kita. Yang kedua, bila kita dah pegang macam-macam barang, jangan sesekali lupa untuk sanitize tangan kita lah ataupun cuci tangan kita secara kerap. Kita tak naklah ada virus COVID ni melekat dengan kita. Dan paling penting sekali, kena jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Irfan tak nak ada di antara penonton kena denda sebanyak RM10,000. Kita sekarang ni dah ada undang-undang yang baru dan kita kena sentiasa patuhi undang-undang. Kalau tak, kena denda, habislah nak cari mana duit kan? Okey, dan apa yang menariknya hari ini, kita akan belajar mengenai zoo bersama dengan adik-adik kita di tahap prasekolah. Dan apa lagi satu benda yang menarik, Irfan nak cerita kat sini, bukan saja 1, 2, tapi kita ada 3 guru yang berbeza bagi setiap segmen. Dan kalau nak tahu siapa guru yang pertama, saksikan dulu video profil guru. Kembali bersama saya Irfan Syamil masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Rusni di studio. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat. Itu Irfan. yang kita nak dengar hari ini. Okey Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu sikit kepada semua penonton di rumah? Silakan. Okey, saya Cikgu Rusni binti Cik Adnan. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Taman Seroja, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Okey, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita, saya pun dah berkenalan dengan Cikgu. Saya nak minta Cikgu untuk menjaga SOP lah. Pertama sekali, saya nak Cikgu untuk sanitize tangan Cikgu. Silakan. Okey. Baik. Bila dah Cikgu selesai sanitize, Irfan pun nak sanitize sikit. Okey. Dah sanitize. Saya nak minta Cikgu untuk buka pelitup muka dan simpan di dalam bekas yang disediakan. Okey, Kak. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga apa? Jaga jarak. Jadi Cikgu, saya ke sini sikit, Cikgu mungkin ke sana sikitlah. Sebab kita berdua kan. Yang penting jarak 1 meter. Okey Cikgu, baiklah. Bila Cikgu dah bersedia, Irfan pun dah bersedia, apa kata kita mulakan kelas kita lah. Cikgu, apa yang Cikgu nak lakukan untuk segmen pertama ni Cikgu? Okey, untuk segmen pertama, Cikgu nak berceritalah. Okey. Ya? Okey. Cerita kita tentang zoo. Dan apakah haiwan-haiwan yang biasa terdapat di zoo? Kalau ikutkan Irfan lah, Irfan selalu nampak ada harimau Cikgu dekat zoo. Harimau. Kenapa harimau, Irfan? Harimau ni dia satu haiwan yang sangat gah dan perkasa. Sebab tu Irfan suka tengok dekat zoo. Okey, bagus Irfan ya. Okey, sebenarnya di zoo kita ada banyak lagi haiwan ya. Seperti singa, buaya, serigala, monyet beruang dan macam-macam lagi. Macam-macam lagi. Okey, baik. Dan haiwan-haiwan ni dia terletak di dalam kandang dan kurungan masing-masing. Kenapa dalam Cikgu? sangkar. Kenapa binatang ini kita kurungkan dalam satu kandang berbeza? Okey, Irfan rasa kenapa? Kalau Irfan rasalah kan, ke tak nak bagi diorang bergaduh ke Cikgu? Ke macam mana? Betul juga, tak nak bagi mereka bergaduh. Sebab haiwan-haiwan ni ada yang liar. Betul. Dan ada yang biasa. Jadi kita tidak mahu haiwan-haiwan ni memberi bahaya kepada haiwan lain dan juga pengunjung-pengunjung yang datang ke zoo. Okey, yang paling penting sekali adalah keselamatan lah kan. Ya, keselamatan. Kita tak naklah ada harimau yang keluar daripada kandang tu pergi terkam kita pula. Betul Irfan. Anak-anak murid semua ingat ya, jangan mengganggu haiwan-haiwan yang ada di dalam zoo sebab jika mereka rasa terancam mereka akan menyerang.
Okey. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita pergi zoo kan, akan ada arahan jangan buka flash bila nak ambil gambar kan. Betul, Kalau tak nanti Irfan. mungkin diorang akan terkejut dan berasa tidak selesa dan Ya. mereka pun memulakan serangan mereka lah kan. Ya, betul. Okey, cikgu. Dan tadi cikgu kata kita nak ada bacaan cerita. Cerita apa cikgu? Okey, cikgu nak bercerita tentang 2 watak haiwan yang kita boleh jumpa di dalam zoo. Okey. Okey. Nak tahu tak apa haiwan yang terdapat dalam cerita cikgu? Saya nak tahu cikgu. Nak tahu? Okey. Okey. Ini cikgu bawa haiwan ni dari rumah cikgu ke macam mana? Ke dari zoo yang cikgu pergi tadi? Cikgu bawa dari rumah cikgu. Dari rumah cikgu. Okey. Tada! Alamak. Okey. Kita ada buaya lah cikgu. Saya adalah Buaya. buaya. Okey. B U A Y A. Buaya. Rap rap rap. Oi, takutlah cikgu dengan buaya ni. Buaya ni tinggal di dalam Sungai. sungai. Pandai Irfan ya. Okey. Di dalam sungai, buaya akan berenang. Berenang, betul. Dan apabila di darat, dia akan merangkak. Ya. Di dalam sungai dia berenang. Ya. Bila dia naik ke darat dia akan merangkak. Merangkak. Okey cikgu. Buaya sangat suka makan. Makan apa buaya adik-adik semua? Tahu tak makan apa? Makan daging lah cikgu. Okey, pandai Irfan ya. Cikgu rasa anak-anak murid kat rumah pun ramai suka makan daging juga ya. Okey, tapi kita semua manusia bukan buaya. Betul cikgu. Okey, baik. Seterusnya haiwan yang lagi seekor ya. Okey, ada 2 ekor hari ni. Ya, 2 Okey, ekor. Baik. Baik. Jeng jeng jeng. Macam mana cikgu? Okey. Kita ada monyet. cikgu, Ya. Okey. Irfan biasa tengok monyet? Biasa cikgu. Okey, monyet tinggal di mana? Dia atas pokok dalam hutan macam tu. Ya, monyet tinggal di atas pokok. Saya suka melompat dan bergayut dari dahan ke dahan. Kata monyet. Kata monyet. Kata Okey, monyet bukan kata cikgu ya. Okey. Baik. Dan saya suka makan buah-buahan. Buah-buahan apa yang dia suka sangat makan cikgu? Selalu monyet ni dikaitkan dengan buah Wah, mula huruf P. pisang. Okey. Okey, pisang. Siapa yang suka makan pisang nanti ada orang tanya, macam monyet lah kan. Okey. Tapi satu sedap lah cikgu kan. Ya. Nampaklah monyet pun suka, kita pun suka. Ya, makan. betul. Okey. Okey, nak balik dulu kata monyet ya. Baik. Alright. So kita dah kenal pasti dengan 2 haiwan kita hari ini iaitu buaya dan monyet. Jadi sekarang cikgu nak mulakanlah cerita cikgu. Jom kita mulakan. Okey, rasa-rasa tajuk dia pun mestilah berkaitan 2 haiwan tadi ya, iaitu buaya dengan seekor monyet. Okey. Agak-agaknya apa cerita kita hari ini? cikgu, Okey, semua nak dengar ya, murid-murid. Okey, Irfan dengar betul-betul. Okey cikgu. Okey. Dalam sebuah hutan terdapat seekor buaya dan juga seekor monyet yang menjadi sahabat baik. Ya. Monyet dengan buaya boleh berkawan cikgu kan? Ya, mereka boleh berkawan Okey. Irfan. Sebab apa Irfan tahu? Sebab apa cikgu? Monyet tinggal di atas sepohon pokok. Ya, di tebing sebatang sungai. Dan buaya pula tinggal di dalam sebatang sungai yang di bawah pokok tersebut. Oh, dia macam berjiran lah cikgu. Ya, mereka saling menggunakan tempat yang sama Tempat yang sebab sama. buaya ni selalu berehat di tebing sungai yang di bawah pokok menjadi rumah monyet tu. monyet. Okey. Okey. Baik. Ni siapa pula? Tadi ada seekor, ni asal 2 ekor pula. buaya. Tadi seekor, sekarang 2. Sebab buaya ini mempunyai isteri. Lah. Dia tinggal bersama-sama dengan isterinya. Dah kahwin dah. Tahniah kepada buaya itulah. Oh, ya, buaya dah kahwin. Okey. Irfan dah kahwin? Belum lagi cikgu. Saya Belum, muda okey. lagi. Baik. Buaya sangat sayang pada isterinya. Pada suatu hari, isteri buaya berkata-kata pada sang buaya. Saya begitu teringin hendak makan hati sang monyet. Kalau saya tidak dapat hati monyet itu,
saya boleh mati. Itulah kata-kata isteri sang buaya. Oh, dia pun nak makan hati monyet, cikgu. Ya, dia nak makan hati monyet. Okey, okey. Sebab sang buaya ni selalu cerita yang monyet suka makan buah. Jadi dia merasakan sedap buah kan dia nak makan hati monyet. Okey, baik. Okey. Kita tengok Lepas apa yang akan jadi. itu, sang buaya pun sangat terperanjat mendengar kata-kata isterinya dan termenung memikirkan bagaimana dia hendak membunuh sang monyet. Sebab dia tidak sampai hati membunuh sahabat karibnya. Betul lah, cikgu. Kan? Tapi dalam masa yang sama, Ifan, sang buaya ni tetap sayangkan isterinya. Okey. Maknanya tu apa keputusan sang buaya kita ni kan? Dalam menungannya, dia berfikir-fikir mencari jalan. Dia pun mendapat satu ilham. Apa? Dan besoknya, sang buaya pun pergi ke rumah sang monyet. Okey. Dia melawat jiran dia, Ya, dia Okey. pergi. Baik. Dalam apabila sampai di sana, sang buaya berkata, "Wahai sang monyet, isteri aku ingin menjemput kau ke rumahku. Dia ingin menjamu kau makan makanan yang sedap sangat. Marilah ke rumahku." Okey, agak-agak apa yang sang monyet akan lakukan? Kalau ikutkan kan sebagai seorang kawan karib mestilah dia ikut kawan dia betul tak? Nak cikgu? makan yang sedap nak pula makan yang kan. sedap kan. Dah dapat offer macam tu. Takkan tak terima. Okey, sedap ya murid-murid nak makan sedap ni. Okey, maka sang monyet pun terus melompat ke atas belakang sang buaya. Okey. Okey. Dan sang buaya pun terus berenang untuk pulang ke rumahnya. Sebab nak jumpa isteri dia kan? Ya, nak makan. Dah siap meja dah ni. Betul. Okey, apa akan jadi lepas ni? Baik. Tapi murid-murid, dalam perjalanan sang buaya tidak sampai hati dan dia tetap bercerita kepada sang monyet tujuan sebenar dia mengajak sang monyet ke rumahnya. Dia pun memberitahu keinginan isterinya. Murid-murid ingat tak apa keinginan isterinya? Saya ingat, cikgu. Oh, Ifan ingat. Bagus Ifan. Apa? Isteri sang buaya ni dia nak makan hati sang monyet. Ya, bagus Ifan. Ifan ingat ya. Ingatlah, cikgu. Ya, dia hendak makan hati sang monyet. Maka sang monyet pun sangat terkejut. Dan dia pun berfikir. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan ketakutannya. Oh, dia macam relax je, cikgu. Dia relax tapi sebelah hati dia duk-dak. Okeylah. Baik. Okey. Dan dia pun berfikir cara untuk melepaskan dirinya. Apa yang sang monyet ni buat? Tak sabar nak tahu ni. Apa ya Ifan? Dia fikir maka selepas itu ting dia terdapat dapat idea. Okey. Dia pun terus berkata pada sang buaya, "Aku sangat kesiankan pada isterimu. Tetapi aku tertinggal hatiku di rumah. Jika kamu betul-betul hendakkan hati aku, marilah pulang ke rumahku dulu." Dia ajak pulang ke rumah. Itu idea yang sang monyet tu adalah. Ya. Cakap hati dia tertinggal, cikgu kan? Ya. Okey. Baik. Mendengar perkara itu, sang buaya pun terus berpusing patah balik untuk pergi ke rumah sang monyet. Okey, sang monyet pula bercakap kepada sang buaya supaya berenang laju-laju ke rumahnya sebab dia takut hatinya diambil orang. Cepatlah sang buaya. Aku takut hati aku diambil orang. Okey, sang buaya pun berenang dengan laju. Cikgu. Ya, laju berenang. Macam mana kayu berenang, Ifan? Berenang macam tu, cikgu. Laju-laju sampai ke rumah. Sampai ke rumah sang monyet. Bila sampai je ke rumah sang monyet, apa sang monyet buat, Ifan? Mestilah dia naik ke rumah dia, cikgu. Ya, dia terus melompat ke darat dan memanjat pohon yang menjadi rumahnya. Okey. Kalau Ifan jadi monyet tu, apa akan Ifan buat selepas panjat pokok tu? Kalau Ifan nak panjat rumah Ifan tu, tak turun balik dah, cikgu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab saya nak kena makan, cikgu. Takkan saya nak tinggal macam tu. Pandai Ifan kan. Jadi monyet ni pun pandai macam Ifan juga. Dia pun fikir macam tu. Maknanya bila dia naik rumah dia tu,
dia terus tinggal kat rumah, dia tak turun-turun. Dia tak turun dah untuk berjumpa dengan sang buaya. Maka berakhirlah cerita seekor buaya dan seekor monyet. Yeay, nampaknya monyet kita untuk hari ini selamat tak kena makan, cikgu. Selamat. Okey, seronok tak murid-murid kat rumah dengan cerita ni? Seronok, cikgu? Ifan kat studio pun seronok. Mesti murid-murid kat rumah pun seronok. Okey, kalau dalam cerita ni kan, setiap cerita mesti ada pengajaran dia kan? Betul, cikgu. Okey, kita ada pengajarannya. Ifan rasa-rasa kan apa pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada cerita ni? Kalau Irfan lah kan, perkara paling penting sekali kita kena pandai selamatkan dirilah. Irfan tak nak jadi macam monyet tu, kena makan nanti. So, Irfan kena bijak macam monyet. Pandai Irfan ya. Apa saja alasan pun tak apa. Yang penting kita ada idea untuk selamatkan diri kita ya. Betul. Okey. Baik. Irfan rasa gembira kan? Saya sangat gembira, cikgu. Okey. Tapi cikgu percaya di rumah ada juga anak-anak murid yang rasa sedih. Kenapa dia orang sedih, cikgu? Sedih sebab adanya sahabat baik yang suka berbuat tidak baik kepada kawan mereka. Ya, dia menipu. Dia menipu kita. Kita tak mahu kawan yang macam tu. Jadi ya, murid-murid, pelajaran yang kita dapat daripada cerita ini sebenarnya jangan menipu. Jangan menipu untuk kepentingan diri sendiri. Okey, kita mestilah bercakap benar kerana menipu itu salah dari segi nilai dalam kehidupan dan juga dari segi agama. Okey, cikgu. Terima kasih untuk pencitraan cikgu tadi. Baik, saya rasa cikgu ada nak ajak saya untuk bernyanyi. Ya, betul tak, cikgu? Betul. Okey. Sudah bercerita, kita nak menyanyi pula. Murid-murid kat rumah nak menyanyi tak? Saya nak, cikgu. Okey, mesti ramai murid-murid pasal mesti suka menyanyi. Betul. Okey. Kita nak menyanyi lagu yang berkaitan monyet juga. Monyet. Okey, monyet di dahan. Okey, sedia? Jom kita nyanyi. Murid-murid kat rumah, jom. Baik. Okey, ini adalah lirik kepada lagu kita untuk hari ini, Monyet di Dahan. Ya, Monyet di Dahan. Susah tak cikgu nak nyanyi lagu ni? Tak susah, senang je. Dia ulang-ulang je. Okey. Jom kita nyanyi. 4 ekor monyet di dahan, satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya, tinggal 3 monyet di dahan. 2 ekor monyet di dahan, satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya, tinggal 1 monyet di dahan. 2 ekor monyet di dahan, satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya, tinggal 1 monyet di dahan. 1 ekor monyet di dahan, dia turun mencari makan, sampai petang dia tak pulang, tiada lagi monyet di dalam. Okey, cikgu. Inilah lagu kita tadi kan, Monyet di Dahan. Nampak tak sedap suara cikgu kita pada hari ini. Okey, cikgu. Terima kasih banyak kerana bercerita dan bernyanyi bersama kami di studio ni. Dan lepas ni kita akan bersama dengan guru yang lain pula. Kalau nak tahu siapa, kita berehat dulu. Akan kembali selepas ini. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah bercerita dengan
cikgu yang pertama sekarang ni, tak silap saya kita akan bersama dengan cikgu yang kedua pula. Nak tahu siapa? Saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Kogila di studio. Selamat datang ke Mahir. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Okey, Cikgu. Nampaknya Cikgu pun dah ready, dah bersedia kan? Tapi sebelum tu, saya nak Cikgu untuk sanitize tangan Cikgu dulu. Silakan. Apabila Cikgu dah sanitize, Irfan pula nak sanitize lagi sekali. Sebab kita kena jaga SOP ni tau. Ya, Ini paling betul. penting sekali kan? Ya. Dan saya nak minta Cikgu untuk buka pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, Cikgu simpan kat mana? Ada bekas. Ada bekas. Baik. Okey, kita biar Cikgu bersedia dulu. Dan apabila Cikgu dah bersedia, barulah kita boleh mulakan dengan kelas kita untuk hari ini. Cikgu, apa yang kita nak buat seterusnya? Hari ini, sebelum tu, hai murid-murid, nama cikgu, Cikgu Kogi. Hari ini, kita akan menghasilkan satu model haiwan dengan menggunakan bahan kitar semula. Wow. Ya, Irfan. Apa itu bahan kitar semula? Bahan kita semula ni bahan yang boleh kita gunakan baliklah. Contohnya botol ke plastik ke kan? Betul tak Ya, Cikgu? betul. Bahan kitar semula contohnya ialah botol, kotak, Betul. lagi tin, Tin, dan juga dan sebagainya. Okey. Hari ini kita akan menghasilkan satu model haiwan. Murid-murid dan Irfan nak tahu tak haiwan apa yang kita nak hasilkan hari ini? Mestilah nak tahu Cikgu. Saya tak sabar dah ni nak tahu ni. Nak tahu kan? Cikgu ada satu teka-teki. Okey. Murid-murid di rumah dengarkan ya dan cuba fikirkan apakah jawapannya. Haiwan ini paling tinggi di zoo. Makan pucuk, buah dan tumbuhan yang lain. Ia mempunyai leher yang panjang. Leher yang panjang. Cuba teka, apakah jawapannya? Cikgu, Irfan nak teka boleh? Boleh. Senang je. Jawapan dia burung unta. Burung unta? Murid-murid dan Irfan cuba dengar balik teka-teki itu. Okey. Haiwan yang paling tinggi di zoo. Paling tinggi di zoo. Ya, mempunyai leher yang panjang. Okey, burung unta pun ada. Tapi tak apa. Okey. Burung unta tu paling tinggi tak di zoo tu? Bukan Cikgu, bukan. Ya. Bukan. Dapat jawapan Dah tak? dapat jawapan dia Cikgu. Apa jawapannya? Jawapan dia zirafah. Ya, betul. Tepat sekali. Jawapannya ialah zirafah. Okey. Betul. Ya, murid-murid, hari ini kita akan menghasilkan satu model haiwan dengan menggunakan bahan kitar semula, iaitu zirafah. Mari kita melihat bahan-bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan zirafah. Yang pertama ialah kita perlukan kotak, bungkusan makanan berwarna coklat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga Cikgu? Yang ketiga, kita perlukan gelong tisu. Ya, kita perlukan warna air, gam, pensel warna, gunting, pensel dan juga berus warna. Baik. Ya, boleh kita mulakan? Jom kita mulakan. Ya, mula-mula kita akan mewarnakan badan zirafah dengan warna apa ni? Warna kuning Cikgu? Ya, kita akan warnakan badan zirafah dengan warna kuning. Jom. Kita akan gunakan berus Cikgu Ya, kita akan gunakan berus warna untuk warnakan badan zirafah. Badan zirafah kita gunakan gelung tisu Cikgu Ya. Irfan, kalau Irfan tak ada gelung tisu, boleh gunakan bahan kitar semula yang lain tak? Kalau bentuk macam ni, Irfan rasa maybe kita boleh gunakan
botol. Boleh tak cikgu? Boleh. Botol, kotak susu. Okey. Kita boleh gunakan. Yang penting kita kena siapkan rupanya kena jadi zirafah lah kan? Ya, betul. Takut juga jadi binatang lain pula. Tak Batang nak. paip pun kita boleh guna Boleh juga. Ya. Nampak tak? Mudah je. Cuma kena ada kreativiti dan inovasi. Kita guna je bahan yang ada dekat rumah. Tak perlu cari, beli. Kan? Betul tak? Jangan membazir. Jangan membazir. Kita pergi dekat store rumah tu, kita tengok ada tak benda-benda boleh kita semula. Kita gunakan saja. Ya, betul. Setelah kita warna dan keringkan, inilah hasilnya. Wah, ada magic cikgu. Cikgu dah siap dah dekat rumah. Dah siap dah? Ya. Okey, inilah hasilnya. Betul. Setelah kita warna dan keringkan, inilah hasilnya. Baik, cantiknya. Ya, langkah seterusnya. Okey. Zirafah tu ada apa di badan dia? Di badan dia, Aha. macam ada bintik-bintik tu ke cikgu? Bintik-bintik tu kita panggil apa? Apa, cikgu? Tompok. Tompok. Ya. Okey. Langkah seterusnya, kita akan buat tompok untuk zirafah. Baik. Untuk itu, kita perlukan beg kertas warna coklat. Kita perlu koyakkan kertas ini, beg kertas ini menjadi cebisan-cebisan yang Kecil lah kan? kecil. Ya, betul. Pandai, Irfan. Okey, cikgu. So, maknanya kita gunakan cebisan ni untuk membuat tompok di badan zirafah tu. Ya, betul. Nanti tengoklah cantik zirafah kita. Kan? Adik-adik kat rumah pun boleh cuba. Pergi dekat ibu ataupun ayah cakap, nak buat zirafah lah hari ni. Boleh tak? Cakap macam tu kan? Betul. Minta gelung tisu, minta kertas, dah boleh siapkan satu zirafah. Okey. Setelah kita koyak kertas menjadi cebisan kecil ini, kita akan lekatkan pada badan zirafah. Kita akan gamkan cebisan kertas tadi. Okey, ada tak dia punya pattern ke secara rawak, cikgu? Secara rawak je. Secara Nanti rawak dia je. akan jadi cantik. Okey. Jangan risau, Irwan. Baik. Kita lekat ya. Ini contoh, Contoh. Lekat je. Lekat Mana-mana je. nak letak. Baik. Okey. Kita sapu gam lagi. Lagi. Tompok yang kedua, Lekat. Okey. Baik. Kita buat yang ketiga juga ya. Okey. Kita sapu gam. Mungkin lepas ni cikgu boleh terus tunjuk apa hasilnya kepada kita semua. Ya, boleh. Macam biasalah kan, Mahasa ni suka mencemburui kita kan, cikgu? Okey, setelah kita koyak kertas dan lekat tompok, inilah hasilnya. Wah, cantik ni kita zirafah. Ya, cantik kan? Cantik, cikgu. Inilah hasilnya lepas kita buat tompok. Okey. Kita dah buat badan, kita dah buat tompok. Sekarang kita kena buat apa ya? Murid-murid. Buat kepala. Ya, betul. Betul. Okey. Kita nak lukis muka zirafah. Okey, cikgu. Untuk itu, kita perlukan satu penutup botol ke makanan ke yang berbentuk bulat. Apa pun boleh. Tin pun kita boleh gunakan, ya. Okey, mula-mula kita akan lukiskan satu bulatan. Okey. Ini muka. Baik, Untuk kejap ya. mulut, teruskan. Untuk mulut, kita akan lukiskan separuh bulatan. Separuh bulatan. Ya, Okey. kita masih gunakan penutup yang sama ya murid-murid. Setelah kita melukis mulut, kita akan lukis telinga. Okey. Yelah, betul lah. Zirafah mestilah ada telinga, cikgu kan. Kita lukiskan telinga. Comel telinga zirafah cikgu lukis. Comel ke? Comel lah. Terima kasih. Setelah kita lukis muka dan telinga, kita akan lukis tanduk. Tanduk. Alah, Ada berapa tanduk? Zirafah? Ada berapa ya? Pastilah, cikgu. Ada dua tanduk. Dua tanduk. Kecil je ke tanduk dia, cikgu? Ya, kecil je. Tak macam tanduk kerbau ke yang panjang tu kan? Lurus je. Lurus je. Kita buat dua tanduk. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, kita selesai lukis muka dan tanduk. Sekarang kita akan potongkan muka dan tanduk zirafah. Cikgu, kalau kita tak potong boleh tak, cikgu? Kita tengok je apa yang dah siap. Boleh, boleh tak? boleh. Setelah kita potong,
Simpan Apa ini kita dulu, nak hasil dia macam mana? Ini muka zirafah dah yang kita siap. telah siap potongnya. Okey. Dan juga Tanduk. tanduk. Okey, setelah kita potong, kita Okey. perlu warnakan muka dan tanduk zirafah. Baik. Kita akan gunakan warna kuning dan warna coklat untuk muka. Mulut kita akan warnakan dengan coklat dan juga tanduk. Okey. Kita nak warnakan cikgu Ya. Cikgu demo sikit je lah Ya, betul. Okey, baik. Kita akan warnakan muka. Atasnya warna kuning. Ya, telinga dengan muka warna kuning, mulut warna coklat. Warna coklat. Ya. Oh, ada dua warna lah kita gunakan ya. Kuning dan Betul. juga coklat. Coklat. Okey. Okey. Dah siap cikgu? Macam inilah murid-murid Okey. ya. Kita warnakan muka Alright. zirafah. Cikgu, kalau mulut tu kita tak warnakan hari ni boleh tak cikgu? Kita Boleh. warnakan hari lain tapi kita tengok hasil dia macam mana. Boleh tak? Boleh. Okey. Saya akan tunjukkan yang telah warna dan Yang siaplah cikgu. yang lekat. Yang ini kita dah warnakan mulut warna coklat, muka warna kuning dan tanduknya warna coklat juga. Sekarang kita akan lukis mulut, Okey. hidung dan kita akan lekatkan mata. Baik. Kalau murid-murid dekat rumah, kalau tak ada mata yang macam cikgu gunakan, murid-murid boleh lukis dengan pensel warna sahaja. Pun boleh juga. Ya. Baik. Apa yang ada dekat rumah sahaja. Kita gunakan je. Ya, betul. Jangan membazir, okey? Betul. Kita lukis Okey. mulut, Mulut dia pakai pensel warna hitam. Warna hitam. Ya, Baik. betul. Okey. Comel senyuman jirafah Ya. tu. Lepas tu kita lukis 2 titik macam ni. Hidung. Oh, hidung. Okey. Hidung zirafah. Dan bila Ya. kita dah siap bahagian bawah muka kita, Kita apa akan yang hilang kat sini? Mata lah mata kan. Okey. Kita akan lekatkan mata. Baik. 1, Hmm. 2. 2. Dah siap. Inilah hasilnya muka Zirafah. Okey, baiklah murid-murid dan Irfan. Sekarang kita perlu lekatkan muka zirafah di atas Di atas badan, Badan dia lah. dia, Okey. betul. Cikgu nak saya tampal ke macam mana? boleh. Nak tolong cikgu kan? Mestilah Baik saya hati, kan Irfan. anak murid yang baik. Lekatkanlah. Okey. Bagaimana cikgu? Sini Ke Boleh. macam mana? Okey. Ataslah. Boleh Atas lekat. lah, Ya. Irfan cuba nampak tak? Dah siap. Ya. Kita telah berjaya menghasilkan model haiwan Zirafah. Itu dia. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana mengajar saya dah ada di rumah untuk melakukan model zirafah untuk hari Ya. ini. Dan apa kata sebelum kita teruskan dengan segmen seterusnya, kita nak berehat dululah. Terima kasih cikgu. Ya. Dan kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat segmen pertama,
kita dah bercerita. Segmen kedua, kita dah belajar untuk buat model zirafah. Dan untuk segmen kali ini, dengar kata kita nak mengembara. Kita nak masuk ke dalam hutan. Dan nak tahu siapa cikgu yang akan bawa saya masuk ke dalam hutan, kita saksikan dulu video Profil Guru. Sekarang ini bersama saya Cikgu Hizman di studio. Cikgu, apa khabar? Selamat datang ke Khabar baik, Irfan. Baik. Nampak tak cikgu? Dah macam pengembara. Okey cikgu, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu kepada semua penonton di rumah? Silakan. Okey, baiklah. Nama Cikgu Muhammad Hizman bin Muhammad Sam daripada SK Putra X2. Ya, Irfan. Baik cikgu. Nampaknya cikgu dah ada topeng, pakaian macam seorang pengembara. Apa Betul, yang kita Irfan. nak buat sekarang ni cikgu? Okey, baiklah. So hari ini kita akan mengembara. Okey. Kita nak meneroka kawasan sepersekitaran kita Baik. untuk melihat ataupun menjejak tapak kaki haiwan. Tapak kaki haiwan? Ya, betul Irfan. Macam-macam haiwan yang kita akan jumpa sekejap lagi? Ya, betul. Okey. Itu sebab cikgu ada bawa bersama dengan cikgu teropong dan juga beg. Ya. Cikgu, mana Ya. boleh cikgu ada teropong saya tak ada apa-apa macam mana? Jangan risau Irfan. Kenapa? Cikgu pun ada untuk Irfan. Apa tu, cikgu cikgu? sediakan kanta pembesar untuk Irfan. Untuk saya ni? Untuk Irfan. Terima kasih cikgu. Ya. Baru nampak dengan jelas. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak masuk hutan Ya, kita akan masuk ke dalam hutan dan meneroka jejak tapak kaki haiwan. Jom Okey, kita jom mulakan. kita. Alright. Okey cikgu. Okey. Kita dekat hutan rimba mana ni cikgu? Kita kat dalam hutan ni ya. So banyak. kita tengok kawasan ni banyak ranting-ranting yang patah dan juga pokok-pokok yang tumbang. Betul cikgu. Okey, cuba Irfan tengok kawasan sekitar sini. Okey. Apa tapak kaki haiwan yang ada? Kejap ni cikgu. Ya, ya. Banyak ranting-ranting ni Ya, kita kena... kita bersihkan bersihkan dulu. dulu lah. Kita bersihkan dulu. Ada satu cikgu. Dah jumpa? Dah jumpa satu? Ya. Kejap saya tengok. Ha. Macam besar dia tapak kaki haiwan ni cikgu. Irfan tahu tak tapak kaki apa ni? Tak tahu cikgu. Tak tahu ya? Tak tahu. Kalau tak tahu jangan risau sebab cikgu ada beg ajaib cikgu ada. Ada apa, Ada cikgu? barang ataupun buku ajaib cikgu ya. Cikgu akan keluarkan bersama-sama. Okey? Nampak tak? Cikgu bukan saja ada pembesar kanta ni, tapi ada juga buku ajaib. Alamak, terbaiklah cikgu. Okey, ini adalah buku cikgu. Okey. Okey, dalam buku ni Okey. ada banyak tapak-tapak kaki haiwan. Okey, so kita akan lihat tapak kaki haiwan apakah yang ada dalam buku kita. Jom, kita Okey, cuba kita tengok ya. Yang pertama. Okey, sama tak Irfan? Kejap Ya, Irfan cuba check tengok. dulu. Ada 4 jari. Ya. Sama lah cikgu. Sama? Samalah. So kalau sama kita akan lihat apakah haiwan tersebut. Okey. Okey, jom kita lihat ya. Okey, apa dia Irfan? Gajah lah cikgu. Ya, kita ada haiwan gajah. Okey. So yang ini adalah tapak kaki gajah. Cikgu, saya dah risau sikit cikgu. Ya, kenapa? Takutlah kena pijak dengan gajah ke apa okey. sekejap ni. Kalau tu mari kita meneroka lagi Irfan. Bunyi gajah cikgu. Bunyi gajah dah. Cikgu, jom. Okey, jom, Gerak jom, you, jom, gerak. Saya takut. Okey, cikgu. main Irfan. Okey. Okey, Irfan, kita dah sampai kat pokok ni. Dah ada pokok. Dah ada pokok. Bawah pokok ni ada banyak buah-buahan yang jatuh dan juga biji-biji buah. Okey. Okey, jom kita lihat. Ada tak tapak kaki haiwan di sini? Jom kita sama-sama cari. Okey, jom sama-sama kita cari. Okey. Ranting ni biasalah kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, Irfan. Jumpa tak Irfan? Cikgu, saya jumpa lagi satu. Jumpa satu lagi? Satu lagi. Okey. Agak-agaknya apakah tapak kaki haiwan ni, Irfan? Sekejap Ya. Okey, Macam Irfan. kaki manusia. Ya, Irfan tahu tak? Tak tahu. Tak tahu ya? Tak tahu. Okey, kalau tak tahu jangan risau. Jangan risau. Sebab cikgu ada buku Ajaib. cikgu. Okey. Okey, kita akan lihat ya, Irfan. Yang ini ke Irfan? Salah, ni tapak kaki gajah yang kita lari tadi tu. Ya, betul. Okey, bagus. Okey, yang ini ke? Bukan. Bukan juga ya? Tak sama. Okey, tak sama. Okey, seterusnya. Yang ini ke Irfan? Bukan juga, cikgu. Bukan juga. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni. Kejap. Kejap, Ya, Irfan. 1, 2, 3, 4, 5. Sama tak Irfan? 2, 3, 4, 5. Confirm. Betul yang ni, cikgu. Yang ini ya, betul ya? Betul. Okey, so kita nak tahu haiwan apakah yang mempunyai jejak tapak kaki ini. Okey, itu dia Irfan.
Okey, kita ada Monyet. monyet. Kita ada monyet ya Irfan. So ini adalah jejak tapak kaki Monyet. Monyet. Okey. Okey, so sekarang Tak ada kan monyet je tak ada monyet Tak ada makanan saya Okey. bawa ni. Selamat kita. Selamat kita. Okey. Okey. So sekarang cuaca panas betul tak Irfan? Betul lah cikgu. Cikgu dahaga ah. Ha. Jom kita ke sana, ke Okey. sungai sana. Ke sungai, Ke sungai, kita nak ke sungai. Matilah sungai ni kan. Aduh. Cikgu rasa cikgu nak minum Oh, kat sini, cikgu, boleh jap, ke? jap. Kenapa? Kenapa Irfan? Sekejap cikgu. Ya. Saya rasa macam ada something bahaya kat sini cikgu. Ya, betul ke? Ada apa Ada tapak Irfan? kaki cikgu. Jom kita tengok. Kita tengok. Cikgu, selalunya Ya. lah dekat sungai kita akan jumpa binatang yang berbahaya. Ya. Okey. Kita cari dulu jejak tapak kaki haiwan tersebut. Okey. Boleh? Baik, Okey, boleh. Alright. Okey, dah jumpa Irfan? Dah jumpa. Dah jumpa. Okey, rasanya ini jejak tapak kaki apa ya? Macam mana cikgu? Ya. Macam platypus ni, bukan? Platypus? Bukan ke? Bukan, Fan. Okey, cuba kita tengok buku ajaib kita. Okey, kita lihat ya. Buku ajaib kita. Okey, yang ini ke, Fan? Bukan. Bukan ya? Salah. Salah ya? Salah. Okey, kita lihat lagi. Yang ini ke? Adik-adik? Bukan. Di rumah? Bukan Saya juga yakin ya? jawapan mereka pun bukan. Okey. Kalau yang ini, Fan? Kejap saya kena list sekali. Tengok betul-betul ya, Irfan. Okey. Sama. Sama? Okey, kalau sama kita nak tahu haiwan apakah yang mempunyai tapak kaki tersebut ya. Okey. Okey, kita lihat Irfan. Apa ni Irfan? Buaya cikgu. Buaya? Nasib baik cikgu tak minum kat sini. Jom kita lari Irfan. Cikgu cepat-cepat. Nanti kena faham jom dengan buaya. kita lari. Cikgu, Okey, ya. saya jumpa macam ada lagi satu tapak kaki. Ada satu lagi tapak kaki. Yang ini apa pula Irfan? Sekejap je, kita kena okey. selak dulu lah Ya, cikgu. ya. Okey, cuba kita lihat. Ya. Cikgu, saya cikgu ni. takutlah. Kenapa Irfan? Dia punya tapak kaki ni macam ada kuku yang tajam lah cikgu. Cuba dengar tu Irfan, bunyi apa tu? Bunyi harimau. Harimau cikgu. Harimau ni. Apa kata kita lari dulu perlahan? Okey cikgu. Takut dah cikgu ni. Oh, belakang cikgu. Kita lari dulu. Okey. Selamat dah cikgu hari ni. Kita dah keluar dari hutan tadi Ya, cikgu. betul Irfan. Selamat. Selamat kita. Alhamdulillah. Okey, so hari ni kita ada kawan istimewa cikgu. Ada kawan istimewa? Ya, kawan Okey. istimewa cikgu iaitu buaya dan juga sang monyet. Okey, Jom baik. kita kenal dengan mereka. Nak tak? Nak cikgu? Okey, jom. Okey, baik. Okey. Cikgu duduk ya? Boleh ni. Okey. Irfan duduk ya. Baik, terima kasih cikgu. Penat berlari dalam hutan, sekarang kita duduk pula lah. Betul tak? Okey, ya betul. Okey. Okey. So, ini adalah kawan istimewa cikgu. Harimau. Ya, harimau. Ya. Irfan pula pakai yang ni lah. Ya, betul Irfan. Buaya. Pakai yang tu. Okey. Sekejap ya, Irfan cuba. Okey. Okey. Dah pakai dah kita punya buaya ni. Nampak tak? Okey. Okey. So, kita nak berkenalan dengan kawan istimewa kita. Okey. So, cikgu ada harimau. Okey. Saya harimau. Saya buaya. Ya, buaya. Apa yang kita nak cerita hari ini? Hari ini kita nak cerita tentang persahabatan kita lah antara harimau dan buaya. Ya, kita nak cerita tentang tempat tinggal harimau dan juga buaya. Buaya tinggal di mana? Kalau buaya tinggal di dalam sungai, di dalam tempat yang sejuk. Ya. Dalam sungai ya? Dalam sungai cikgu. Ya. Harimau pula tinggal di mana? Saya tinggal di dalam hutan. Dalam hutan ada banyak pokok dan juga banyak haiwan di situ. Maknanya sang harimau ni banyaklah kawan. Ya, betul tu. Boleh tak saya nak berkawan dengan harimau? Boleh. Okey. Buaya suka makan apa? Saya suka makan daging. Daging? Sedapnya daging. Harimau pula suka makan apa? Saya pun suka makan daging. Daging apa yang awak suka makan, harimau?
Macam-macam daging saya suka makan. Okey. Buaya-buaya. Ya, saya. Kalau saya nak makan buaya, boleh? Mana boleh makan saya? Kita kan kawan. Ya. Kalau kau kawan, tak boleh makan ya? Tak bolehlah. Kita kawan ni, kita kena sentiasa baik hati dengan kawan-kawan kita lah. Kita kena jaga kita punya persaudaraan tu. Macam tu. Betul. Baiklah kalau macam tu, saya tak akan makan awak buaya. Jangan makan saya. Kita kan kawan. Ya, betul. Okey. Buaya, harimau-harimau. Ya. Apa kata sekarang ni kan kita berkawan dan kita pergi cari makan. Kita nak berehat dulu boleh tak harimau? Boleh. Kalau macam tu, kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syami masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi Irfan dah meneroka satu hutan, dah cari macam-macam tapak haiwan dan sekarang ni kita akan dengar pula Cikgu Kogi untuk ceritakan sedikit mengenai zoo. Silakan Cikgu Kogi. Hai murid-murid, cikgu ada bawa zoo untuk murid-murid. Di zoo ini ada pelbagai jenis haiwan. Setiap haiwan ini kita perlu buat satu sarang atau sangkar bagi dia duduk, ya, bertinggal. Setiap haiwan ini perlu kita asingkan. Ya. Cantik tak zoo cikgu ini? Cantiklah cikgu. Cantik kan? Cikgu, kalau Irfan nampak kan akan ada zirafah, lepas tu ada gajah. Macam-macam haiwannya. Macam-macam haiwan ada zirafah ni tadi kita hasilkan kan? Betul lah cikgu. Ya, dengan bahan kitar semula kita telah letakkan zirafah tadi dalam zoo kita. Okey, baik. Cikgu, kalau cikgu boleh cerita sikit dekat Malaysia ni ada tak zoo yang besar kat Malaysia? Contohnya cikgu? Ada banyak, zoo negara, zoo Taiping, lagi dekat Zoo Melaka? Zoo Melaka, ya betul. So adik-adik semua bolehlah melawat kita punya kawan-kawan ni kan, haiwan ni dekat zoo sebab kadang-kadang mereka ni sunyi. Betul tak? Macam betul. Tak ada kawan pergi tengok kan. Jadi kita lah kena pergi tengok kita punya haiwan-haiwan di zoo yang ada dekat Malaysia ni. Okey, baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan Cikgu Rosni, silakan imbau kembali apa yang kita dah belajar dengan cikgu seperti tadi. Okey, murid-murid. Okay. Ingat ya, tadi cikgu dah cerita tentang zoo dan juga bercerita kisah sang buaya dengan seekor monyet. Ingat pengajarannya ya. Apa? Jangan suka menipu. Menipu tidak baik. Jadilah orang sentiasa bercakap benar dan kita akan ada ramai kawan. Betul cikgu. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Rosni atas pembelajaran yang telah diberikan kepada kita semua untuk hari ini. Dan cikgu yang tak ada bersama kita, Cikgu Izman. Ya, saya. Cikgu lah, Cikgu Izman si pengembara. Dah bawa saya masuk hutan apa semua kan. Boleh cikgu ceritakan balik apa yang kita belajar sebentar tadi. Kita telah pun belajar tentang jejak tapak kaki haiwan. Kita dah tahu jejak tapak kaki bagi gajah, harimau, buaya dan juga monyet. Dan kita telah belajar tentang tempat tinggal bagi harimau dan juga buaya. Okey, nampaknya banyak pelajaran yang telah kita belajar untuk hari ini. Kita belajar tentang tapak kaki haiwan, kita belajar tentang cerita antara monyet dan juga buaya. Dan Cikgu Kogi, boleh tak cikgu rumuskan sedikit lagi tentang model zirafah yang kita buat sebentar tadi? Model zirafah. Betul. Ya. Model zirafah ini kita telah menghasilkan dengan menggunakan bahan kitar semula. Banyak bahan yang kita selalu buang. Kita jangan buang lagi, kita boleh menghasilkan pelbagai jenis kraft dengan bahan kitar semula. Okey. Yang paling penting sekali kalau kita ada barang yang boleh dikitar semula di rumah, jangan buang. Betul tak cikgu? Betul, jangan membazir. buang. Ya. Dan kita boleh gunakan barang-barang itu untuk kita lakukan model-model haiwan yang lain seperti mungkin ular ataupun gajah, harimau dan sebagainya. Okey, baiklah. Saya ada soalan bonus untuk cikgu-cikgu yang nak jawablah. Apa tips yang terbaik boleh berikan kepada adik-adik semua untuk belajar dengan lebih mendalam mengenai zoo ini? Silakan. Siapa nak jawab? Apa Cikgu Rosni? Cikgu Rosni. Okey, silakan cikgu. Baik, untuk zoo ya,
Yang penting kalau pergi di zoo, murid-murid semua jangan ganggu haiwan. Baca sahaja apa pernyataan yang ada di situ ya. Jaga keselamatan. Ingat, sentiasa dengan orang tua yang pergi dengan awak. Dengan mak ayah ya. Okey. Terima kasih Cikgu Rusni, Cikgu Kugila dan Cikgu Hizman atas segala ilmu yang dicurahkan untuk hari ini. Baiklah, saya pun dah banyak ilmu saya dapat belajar tentang zoo dan haiwan yang ada dekat serata dunia ni. Kita belajar tentang harimau lah, buaya, monyet dan sebagainya. Okey. Dan itu sahaja untuk hari ini. Kita akan kembali pada esok hari di rancangan Mahir macam biasa pukul 2 hingga 3 dengan topik yang berbeza. Kalau nak tahu jangan lupa saksikan, okey? Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada guru-guru dan kita akan kembali esok hari. Dengan itu bye-bye. Tapi sebelum kita tinggalkan studio ni kita nyanyi. Boleh tak cikgu? Boleh. Kita nyanyi dulu. Boleh. Okay. Jom kita mulakan. Cari makan, senyap-senyap dimakan buaya, tiga monyet di dahan. Tiga ekor monyet di dahan, satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya, dua monyet di dahan. Ekor monyet di dahan, satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya, tinggal satu monyet di dahan. Tinggal satu lagi cikgu. Satu ekor monyet di dahan, Satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya, tiada lagi monyet di dahan. Okey cikgu, terima kasih. Lagi sekali cikgu. One more time. Saya suka yang lagu ni cikgu. Best lah cikgu. Ya, Kan? seronok. Ekor monyet di dahan, satu turun mencari makan, senyap-senyap dimakan buaya,